Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi anzala ala abdil kitab lam yaj'al lahu iwaja. Salli wa nusallimu ala hazan nabil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari sama-sama kita buka majlis kita dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Aziz, wallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Maksud lebih kurang, dialah Allah Ta'ala yang membangkitkan seorang Rasul yang ummi, yang ia datang kepada kaumnya untuk membacakan ayat-ayatnya dan membersihkan mereka dari segala bentuk kekufuran dan mengajar akan hikmah, sedangkan dulu mereka berada dalam keadaan kesesatan yang amat nyata. Maksud yang dibangkitkan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibangkitkan oleh Allah akan Rasul. Dan baginda ini ummi. Ummi ini tak tahu baca. Jadi diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, Al-Quran. Membersihkan mereka itu daripada segala bentuk kekufuran. Mengajar mereka hikmah. Sedangkan mereka dulu, orang Arab ini, merupakan dalam kesesatan yang amat nyata. Jadi alhamdulillah, sekali lagi kita memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan dapati setiap tahun sepenuh kedatangan Rabiul Awal ini, maka dibicarakanlah tentang Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya juga untuk mengambil kesempatan di sini untuk menyentuh beberapa perkara berkaitan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama, saya cuba mengorek kembali tentang daripada mana asal usul majlis Maulid Rasul ini diadakan. Yang kedua, sedikit saya sentuh insya-Allah berkaitan tanggungjawab kita sebagai orang yang beriman kepada Rasulullah SAW secara ringkas. Kemudian tu sedikit petikan daripada kitab sirah, sejarah kepahitan ataupun pahit maung perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Semua ini mengambil masa lebih kurang 45 minit lah insya-Allah. Mengikut sebahagian daripada ahli sejarah, dikatakan majlis Maulid Rasul ini, memperingati kelahiran Rasul ini, mula-mula diadakan iaitu di Mesir di zaman pemerintahan Sultan Iskandar Qutaz. Walaupun dia punya cerita tu macam-macam, tapi kesimpulannya lah boleh dikatakan majlis ini mula diadakan di zaman kebangkitan satu kaum yang disebut kaum Tartar. Kaum Tartar ni, mereka ini telah bangkit menyerang negara-negara umat Islam. Kalau kita ni dipanggil orang Mongolia lah. Mongolia. Kaum Tartar. Dan mereka ini menyerang negara umat Islam. Sehingga dikatakan Baghdad pun jatuh ke tangan mereka. Kemudian tu mereka ini pula, selepas makna kata mampu menumbangkan Baghdad, mereka cuba mengarahkan serangan mereka ke Mesir. Seorang ulama terkenal daripada India yang bernama Abu Hasan Ali An-Nadawi
beliau menulis dalam kitab dia dan buku dia, dia menceritakan kehebatan kaum Tartar pada ketika itu dan betapa lemahnya umat Islam. Diriwayatkan bagaimana satu orang wanita Tartar, perempuan, bukan lelaki, perempuan, tentera Tartar ni ada perempuan, dia melintasi sebuah masjid. Kata Abu Ali An-Nadawi, dia melihat ada 40 orang pemuda sedang beriktikaf dalam masjid. Dia panggil semua pemuda ni, mari sini. Aku, dia kata, tadi aku datang pada rumah, aku memang niat nak bunuh kamu semua ni, tapi aku terlupa bawa pedang. Tunggu sini, jangan pergi mana. Dia balik ambil pedang, dia datang semula ke masjid. Dia boleh bunuh 40 pemuda Islam. Semua takut nak lawan. Boleh bayang satu wanita Tartar boleh bunuh 40 orang pemuda Islam pada ketika itu. Ketika itu umat Islam cukup takut pada Tartar. Kalau adalah orang kata bahawasanya Tartar ini boleh dikalahkan, orang gelak kita. Bagi mereka mustahil Tartar ini boleh dikalahkan. Selepas tentera Tartar ini menjatuhkan Baghdad, mereka menghalalkan serangan mereka ke Mesir. Dan pergerakan tentera Tartar ini sampai kepada pengetahuan Sultan Mesir ketika itu yang bernama Sultan Iskandar Qutas. Bila sampai berita ini pada dia, dia segera memanggil para ulama. Dia tak panggil tentera dulu, dia panggil ulama dulu, panggil tok guru dulu, minta nasihat. Dalam muzakarah ulama, maka ulama mencadangkan diadakan majlis memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kata ulama, orang Arab ni sebelum datang Nabi, mereka cukup lemah. Orang Arab memang lemah sebelum datang Nabi. Kelemahan ini dapat dilihat iaitu pada tahun kelahiran Nabi SAW yang kita sebut tahun gajah. Kenapa panggil tahun gajah? Kerana pada ketika itu Abrahah yang datang dari Yaman membawa tentera bergajah dan nak runtuhkan Baitullah. Jadi Abrahah ni dia datang ke Mekah nak runtuh Baitullah. Sepanjang perjalanan dia sampai di Mekah sekalipun, makna kata tidak berlaku sebarang penentangan daripada orang Arab. Orang Arab tengok ya, tak buat apa-apa. Mereka tak berani lawan Abrahah. Apakah mereka tak sayang kepada Baitullah? Mereka sayang. Baitullah tempat ibadat beratus-ratus tahun. Macam mana orang datang nak runtuh tempat ibadat kita boleh tak lawan? Hanya nak menunjukkan betapa lemahnya bangsa Arab sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bangsa yang lemah ini bertukar menjadi bangsa yang kuat, sehingga dapat melebar luaskan pengaruh Islam, hingga dapat menumbangkan, menjatuhkan dua kuasa besar dunia ketika itu, Rom dan Parsi. Islam menjadi kuasa besar dunia pada ketika itu di bawah pimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu ulama minta supaya diadakan majlis memperingati kelahiran Rasul dan dibacakan sirah perjuangan Rasul. Mudah-mudahan umat Islam Mesir kembali bersemangat dengan semangat jihad untuk menentang tentera Tartar. Maka dikaranglah nasyid-nasyid, nazam-nazam, diadakan ceramah-ceramah, bacaan-bacaan kitab dan sebagainya untuk membangkitkan semangat umat Islam untuk berjuang menentang Tartar. Kemudian tuan-tuan sekalian, dalam usaha untuk mengumpulkan dana untuk membeli senjata melawan tentera Tatar, ketika itu tuan-tuan sekalian, Pemaisuri Iskandar Qutas sendiri menghulurkan segala harta-harta ataupun barang-barang kemas yang beliau miliki, tangganya, rantai, gelang, jual untuk beli senjata untuk mempertahankan bumi Mesir. Bila rakyat melihat isteri atau pemaisuri sultan sendiri bersungguh-sungguh dalam mengorbankan harta bendanya untuk beli senjata, maka rakyat tidak ragu-ragu lagi menghulurkan harta benda mereka untuk beli senjata. Bila senjata ini dah dikumpulkan, maka mulalah mana dibentuk, mana kata sukarelawan tentera-tentera Mesir bersama dengan rakyat Mesir untuk pergi menentang Tartar. Tartar ni daripada Baghdad menuju ke Mesir.
Iskandar Kutas daripada Mesir bawa tentera menuju Baghdad. Sampai tengah jalan bertembung. Berlakulah pertempuran yang cukup sengit antara tentera-tentera Islam pimpinan Iskandar Kutas menentang tentera-tentera Tatar. Jadi tuan-tuan sekalian, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, Iskandar Kutas dapat mengalahkan Tatar dalam pertempuran tersebut. Yang Tatar ni ketika itu orang kata mustahil boleh dikalahkan. Tetapi dengan semangat ruh kelahiran Nabi SAW dan Rasul, maka tentera-tentera Tatar boleh, tentera-tentera Mesir dapat mengalahkan tentera Tatar. Sejak itu, setiap tahun di Mesir diadakan majlis memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang lah dunia semua buat majlis maulid. Ya. Kalau orang kata kat kita bid'ah, memanglah bid'ah. Sebab Nabi tak buat, sahabat tak buat, tabi'in tak buat, tabi'in tak buat, tabi'in pun tak buat. Dia diadakan sekitar 500 tahun selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi acara itu, berbagai-bagai pengisian itu, makna kata membangkitkan satu kesedaran umat Islam untuk mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut ajaran Nabi. Walaupun ianya bid'ah, tapi bid'ah itu dikategorikan oleh ulama bid'ah hasanah, bid'ah yang membawa kepada kebaikan. Satu. Yang kedua tuan-tuan, yang saya nak ketengahkan tengah hari ini, apa yang dimaksudkan makna kata kita ini beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sambut maulud untuk apa? Kalau nak kira sambut maulud, mengikut riwayatlah, kisahnya, orang yang pertama sambut maulud ialah Abu Lahab. Abu Lahab ni pak mereka Nabi, pak darah Nabi. Dalam kitab Barzanji disebut, lebih kurang lah, wa arda'atuhu ummuhu ayyaman summa arda'atuhu Suhaibatul Aslamiyah allati a'taqaha Abi Lahabin inda wafatu miladihi sallallahu alaihi wasallam bi Bushrah. Kalau orang kampung-kampung dia baca, ada lagu lah dia, dia berlagu pula. Dia kata sana summa arda'atuhu ummuhu ayyaman summa arda'atuhu Suhaibatul Aslamiyah allati a'taqaha Abu Lahabin inda wafatu miladi sallallahu alaihi wasallam bi Bushrah. Dia baca macam tu. Maksudnya lebih kurang, telah menyusulah oleh Nabi akan ibunya ayyaman, beberapa hari. Bila Nabi dilahirkan, orang yang pertama menyusu Nabi iaitu mak dia sendiri, Aminah binti Abdul Wahab. Summa arda'atuhu Suhaibatul Aslamiyah. Kemudian yang menyusu Nabi, yang keduanya Suhaibatul Aslamiyah. Lepas itu baru Halimatus Sa'diyah. Jadi orang Arab ni dia, budaya dia mengambil anak susu, menyusu budak-budak ni. Ini budaya orang Arab. Jadi orang yang kedua menyusukan Nabi disebut Suhaibatul Aslamiyah allati a'taqaha Abu Lahabin. Dia ni Suhaibah ni, dia ni hamba kepada Abu Lahab. Yang dimerdekakan oleh Abu Lahab pada hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Bushrah, kerana Abu Lahab terlampau seronok. Abu Lahab masa tu dia tengah duduk tawaf. Tengah-tengah tawaf, tiba-tiba datang Suhaibah, hamba dia. Dia kata, tuan, adik ipar tuan Aminah telah melahirkan seorang anak laki-laki. Suhaibah ni bagi tahu Abu Lahab, tuan dia, bahawa Aminah ni adik ipar Abu Lahab. Aminah ni adik ipar Abu Lahab. Adik ipar kamu telah melahirkan seorang kanak-kanak anak laki-laki. Jadi Abu Lahab ni punya seronok. Dia seronok adik ipar dia melahirkan seorang anak laki-laki. Maka dia pun kata, oleh kerana kamulah orang pertama bagi tahu aku berita yang mengembirakan ni, aku merdekakan kamu. Jadi Abu Lahab sambut hari kelahiran Nabi Maulid dengan merdekakan seorang hamba. Tak cukup dengan tu tuan-tuan sekalian.
dia sembelih unta, buat kenduri untuk sambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mana ada unta, kambing dengan lembu sambut maulud. Abu Lahab sambut maulud sembelih unta, tuan-tuan. Punya seronok. Tapi yang malangnya, bila Nabi datang bawa hidayah, bawa petunjuk, bawa agama, dialah orang pertama yang menentang. Sebab tu kita ni kena faham, kita menyambut maulud ni dalam arti kata bukan terima Nabi saja, kita mesti menerima dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama nama Dr. Abdul Karim Zaidan, dia dah meninggal baru ni 2 tahun lepas, dia meninggal di Yaman. Dr. Abdul Karim Zaidan ni, dia tulis dalam bukunya Usul Dakwah, Usul Dakwah. Dia menceritakan bagaimana yang dimaksudkan beriman dengan Rasul. Kita percaya kepada Rasul, kita sambut maulid untuk meningkatkan keimanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita hayati ajaran baginda, kita sambung perjuangan baginda, teruskan perjuangan baginda, menghayati perjuangan baginda. Itu tujuan sambut maulid. Jadi dia kata, untuk sebagai bahan muhasabah, betul ke tak betul kita ni orang yang beriman dengan Rasulullah. Beriman ni cakap Arab iman, Melayu panggil percaya. Betul ke kita dipercaya kat Rasul? Itu cerita dia. Kalau takat mana kata kita beriman tubuh badan Nabi, percaya kepada tubuh badan Nabi, orang Arab pun percaya kat Nabi. Sehingga mereka menggelarkan Nabi Al-Amin, orang yang kepercayaan, orang yang diberi kepercayaan. Mengikut kita sirah, kita baca sirah Nabi, ketika Nabi nak berhijrah, hijrah ke Madinah, Nabi kumpulkan harta benda, Nabi bagi kepada Ali. Nabi amanah pada Ali membahagi-bahagikan harta ni kepada yang mempunyai. Nabi ni tuan-tuan, dia di banker, tempat simpan duit. Orang Arab ni, dia simpan duit kat Nabi. Dia percaya kat Nabi, dia bagi Nabi simpan duit. Walaupun mereka menentang Nabi, tak terima ajaran Nabi, tapi bak simpan duit, dia bagi kat Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal kan jin, tapi duit ringgit dia tak percaya. Abu Lahab tak percaya Abu Jahal, Abu Jahal tak percaya Abu Lahab. Mereka lebih percaya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab pun simpan duit kat Nabi, Abu Jahal pun simpan duit kat Nabi. Sebab tu apabila Nabi nak hijrah ke Madinah, ada apa dia punya beg-beg dia adalah uncang-uncang diisi dengan emas, isi dengan duit macam-macam. Yang ni orang ni punya, yang ni orang ni punya, yang ni orang ni punya. Maknanya mereka ni boleh kasih simpan duit kalau orang kita tak percaya. Percaya mereka tu. Bahkan mereka sepakat menggelar Nabi Al-Amin, orang yang dikepercayaan, orang yang dipercayai. Tapi mereka tak boleh terima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan, kalau kita setakat duk puja tubuh badan Nabi, sedangkan ajaran Nabi kita tak boleh terima, tak ada makna. Berkaitan dengan perkara ni, Dr. Abdul Karim Zaidan buat satu contoh yang mudah untuk kita faham. Dia kata percaya kat Nabi dimisalkan percaya kepada doktor. Macam mana kata kita percaya kat doktor? Kita pergi klinik dia, dah badan pun rasa macam tak kena, ada macam tak kena tubuh badan kita ni. Kita baca tengok ni pun mata pun kelabu yang pun, badan cepat letih. Lepas tu pula mana kita berjalan kaki kita pun macam sakit-sakit sikit. Apa kena aku ni? Kita pun pergi klinik. Doktor cek, ambil ilmu, tengok jantung kita lah, apalah, tekanan darah lah, apa gitu ni. Last kali dia ambil darah, cek, ambil darah je, boleh. Doktor ambil darah kita, kemudian dia test, dia dapati kandungan gula dalam darah kita tinggi sampai 14. Doktor tencik, cik ni ada kecil manis ni. Cik ni ada kecil manis ni. Bahaya cik, kecil manis ni. Dia ganggu buah pinggang, dia ganggu perjalanan darah, dia boleh ganggu jantung. Kalau encik tak betul-betul ambil perhatian, mungkin kena potong kaki you. Tu dia doktor kata begitu. Sudah.
Dia mula kelipok mata air. Tak ada ubat kan cik? Doktor, insya-Allah lah. Doktor kata ni peringkat awal lagi. Kalau boleh kontrol lagi, insya-Allah. Tapi dengan syarat encik kena dengar lah saya punya nasihat. Encik balik makan ubat ikut peraturan. Ini peraturan dia makan. Ikut betul-betul peraturan makan ubat ni. Yang kedua encik jaga pantang. Pantang apa? Doktor, jangan ambil gula berlebih-lebihan. Kalau ambil gula berlebihan memang habis. Kemudian saya nasihatlah, di musim buah kayu ni, kalau boleh jangan makan durian banyak sangat. Makan sikit-sikit tak apalah, makan banyak-banyak jangan. Itu nasihat doktor. Dia pun baliklah rumah. Balik rumah susah hati. Sebab dia ni disahkan dah ada penyakit kencing manis. Jadi dia pun makanlah ubat ikut peraturan yang ditetapkan oleh doktor tadi. Tengah-tengah rehat tuan-tuan, dia dengar ada kereta masuk pekarangan rumah dia. Dia buka tingkap, dia tengok pak mentua dia mari. Pak mentua dengan mak mentua. Dia pak mentua, mak mentua ni dia orang Batu Kurau. Batu Kurau musim durian lah ni. Dia kata dia pada buat main durian sekarang pula. Bila pak mentua dengan mak mentua sampai, anak-anak dia turun pergi sambut. Buka bonet kereta, memang durian sungguh. Durian pula pak mentua nak main Kuala Lumpur kan senang tuan. Pilih-pilih yang baik-baik semualah. Kucing tidur lah, isi temaga lah, macam-macam lah. Yang elok-elok punya tu, dia pula hantu durian. Itu dia, anak-anak bawa durian naik atas rumah. Kopek lah tu. Dia tengok durian tu. Hati dia ni tuan-tuan, Allah saja yang tahu. Punya teringin tengok durian ni, Tuhan yang tahu. Tapi dalam masa yang sama, doktor kata, jangan makan durian. Kalau makan, kaki potong. Dia nak makan ke tak makan durian? Itu dia punya cerita dia. Walaupun hatinya mendesak nak sungguh durian ni, tapi doktor kata jangan makan durian. Akhirnya dia tak makan. Dengan tak makan durian lah, itulah sebenarnya tuan-tuan percaya kat doktor. Bukan dengan pujian, doktor tu bagus, hebat, klinik dia canggih, Doktor kata jangan makan durian, dia sapu 3 biji. Ini apa punya percaya? Maksud kita percaya kat doktor ni ialah ikut arahan dia. Apa dia suruh makan ubat, kita makan. Dia larang makan durian, kita tinggal. Itu sebenarnya yang kita percaya kat doktor. Bukan dengan pujian-pujian. Doktor ni hebat. Doktor suruh tak makan ubat, doktor larang dia pergi makan. Begitulah kita dengan Nabi SAW. Yang dimaksudkan percaya kat Nabi ni, ma'atakumur rasulu fa'udhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa datang oleh Rasul, kamu ambil. Apa yang dia larang, kamu tinggal. Jadi dengan mematuhi ajaran Rasul, meninggalkan larangan dia, itulah sebenarnya tuan-tuan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ini ayat yang menunjukkan keimanan kita ataupun kekufuran kita. Untuk memahami lebih jelas ayat ini, saya nak bawa asbabun nuzul, sebab turun ayat ini. Tak silap saya An-Nisa 65. Mengikut kata sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Zubair, bapa aku Zubair bin Awam memiliki sebidang tanah yang ditanam dengan kebun kurma, pohon kurma. Di hadapan kebun kurmanya itu ada air yang mengalir. Maka bapa aku Zubair cedok air itu siram kebun. Menyebabkan air itu tak sampai kepada orang di ujung sana. Dia cedok sini kering, mana nak sampai ujung.
Di hujung sana pula ada satu bidang tanah yang dimiliki oleh orang Ansar. Sahabat Ansar ni datang jumpa Zubair. Dia kata, Zubair, sepatutnya kau lepaskan dulu air tu, mari kat aku pakai dulu. Lepas aku pakai, kamu gunalah. Zubair kata, mana boleh, air ini lalu tanah aku dulu, akulah pakai dulu. Kita sini air mungkin tak ada sangat, sebab air banyak. Di negeri Arab air ni cukup mustahak. Jadi berlakulah perbalahan antara Zubair dan sahabat Ansar ni, siapa dulu layak menerima air itu. Oleh kerana perkara ni tak selesai, dua-dua sahabat ni pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah mendengar masalah ini, maka Rasulullah mendatangkan hukum. Kata Nabi, orang yang air lalu ikut tanah dia dulu, orang tu dulu ambil air. Orang kemudian ambil kemudian. Nak jadi cerita pula tuan-tuan, kebetulan Zubair ni sepupu Rasulullah, menyebabkan sahabat Ansar tak puas hati. Lantas dia kata, wahai Rasulullah, kemungkinan Zubair ini anak bapa darah kau, kau menangkan dia, kau kalahkan aku. Anak bapa darah, sepupu tak? Jadi seolah-olah Nabi ini dianggap menyebelahi adik-beradik. Orang lah panggil apa? Kroni apa? Kroni. Nabi pada kroni pula dah. Aduh. Persoalannya dia berat nak terima hukuman yang Nabi putuskan. Nabi tak kata apa, tapi Allah Ta'ala serta-merta menghantar Jibril AS bawa wahyu yang saya baca sebentar tadi. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Maka tidak demi Tuhanmu Muhammad, mereka tak beriman, sehinggalah mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Makna kata, kalau kamu tak setuju Muhammad jadi hakim, kamu tak beriman. Kamu tak setuju hukuman yang Nabi bawa, Nabi datangkan, kamu tak beriman. Maknanya tuan-tuan, beriman dengan Nabi ni mesti beriman juga dengan apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi hukum, apa yang Nabi kata. Bukan setakat beriman dengan Nabi, wajib beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, dalam kitab tauhid, kitab-kitab asas berkaitan dengan tauhid, apa dimaksudkan beriman dengan Allah? Beriman dengan Allah, beriman dengan Allah, zat Allah, diri Allah, perbuatan Allah, sifat Allah, dan beriman juga dengan apa yang didatangkan oleh Allah, yakni Islam. Beriman dengan Nabi bukan setakat tubuh badan Nabi, kita mesti beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia disebut oleh ulama, amantu billah wa bima qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa amantu bi rasul wa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman aku dengan Allah bererti aku beriman juga dengan apa yang didatangkan oleh Allah, al-Islam, hukum hakam dia. Beriman aku per Rasul, yakni aku beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, tak beriman orang tu, sehingga dia menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka persisihkan. Summala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, dan mereka tak terasa di hati mereka tu rasa berat dengan hukuman yang telah engkau datangkan. Tahu berat? Berat tu. Tak setuju hati. Mulut tak cakap, tapi hati tak setuju. Hati rasa berat. Itu tak beriman lagi. Allah Ta'ala saja nak tunjuklah tuan-tuan. Pergi ceramah perlih, singgah di Kepan, minum kopi, dengar dialog antara Melayu dengan Cina. Cina Kedah ni tak pelik langsung tuan-tuan. Saya dulu duduk di Kedah, duduk rumah pak mentua saya. Ada seorang Cina tu tuan-tuan, satu Cina tu, saya ingat dia Melayu. Cina tu nama Atan. Ingat Melayu nama Atan. Dia kulit hitam, dia buat kerja bendang kan, hitam kulit dia, pakai seluar pendek, cakap Melayu tak pelik langsung. Saya mati-mati kata dia orang Melayu, rupanya dia Cina Kedah. Yang saya kata dia tu Melayu, dia tanam padi.
Pak mentua saya, bendang dia sepadan dengan bendang pak mentua saya. Selalulah pergi tolong pak mentua. Saya tengoklah dia. Orang duk tanam padi, yang duk tanam padi ni orang perempuan daripada Patani. Duk tanam padi. Sampai waktu Zuhur, dia cakap pinggang atas ban. Woi, hampa ini khabar dia tak? Lohok dah ni dia tak? Hampa lohok pun dia buat kerja lagi. Macam khabar. Cepat dia kata habis bayar. Oh wait, saya mati-mati kat dia Melayu. Rupanya Cina, nama Atan. Cina sembang dengan Melayu di kedai kopi di Kepan. Kata Melayu, acok, untunglah hampa, rugi kami. Kami Melayu ni rugi, hampa Cina untung. Lepas tu Atan kata apa Acong kata apa sepahang kata lagu tu. Dah lah, kita sama-sama buat bendang. Kami Melayu buat bendang, Cina pun buat bendang. Tapi kami Melayu ni buat bendang kena keluar zakat. Hampa Cina tak payah, untung hampa. Tak keluar zakat tu untung. Keluar zakat tu rugi. Tak beriman tuan-tuan. Berat hati tu terima zakat tu. Tak boleh. Untunglah hampa tak payah pergi Mekah kerja haji. Kami kena pergi Mekah, rugilah kami. Untunglah hampa. Kalau hampa mencuri tak kena potong tangan, kami curi kena potong tangan, rugilah kami. Eloklah tu. Sambut Mak Uluk lebih hebat lagi. Tapi tak sudi, tak boleh nak terima ajaran dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tuan-tuan, ayat yang paling popular ketika sambut Maulud, ayat apa agak-agak? Saya tuan, seingat saya pada kecil-kecil lagi, kalau sambut Maulud di kampung saya dulu buat perarakan, buat banner rentang sambil berjalan. Ayat yang paling popular, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kau Muhammad melainkan rahmat untuk sekalian alam. Ayat tu cukup popular punya. Ayat ni walaupun tuan-tuan sekalian kita lihat sekali imbas begitu mudah, tapi sebenarnya ada makna terselit di sebalik ayat tu. Ayat ni dia ada dua kalimah. Pertama kalimah nafi, kedua kalimah isbat. Mana ayat nafi? Wa ma arsalnaka. Mana isbat? Illa rahmatan lil alamin. Itu isbat. Jadi tuan-tuan, kalau saya contohnya macam ni lah. Saya tak pernah datang Petronas. Sampai di sana tu, Jalan Kucing tu, saya tengok ada polis tepi jalan, saya pun pergi dia. Datuk, tumpang tanya Datuk. Ya. Mana jalan pergi Petronas? Bangunan Petronas? Kata Datuk tu, ini jalan pergi ke Petronas. Itu isbat. Kalau dia kata tidak ada jalan ke Petronas, nafi. Melainkan jalan ini, itu nafi dan isbat. Apa beza dua ayat ni? Apa beza? Kalau kita guna perkataan isbat semata-mata, ini jalan pergi Petronas, mungkin di sana banyak jalan lagi. Tapi kalau dia kata tidak ada jalan ke Petronas melainkan jalan ini, makna tak ada pilihan. Inilah satu-satunya jalan yang boleh bawa ke Petronas. Jalan lain tak sampai. Kita boleh beza makna dia. Begitulah tuan-tuan. Kalau kita kata ayat yang berbunyi, tidak kami utuskan kau wahai Muhammad, Nabi, melainkan rahmat sekalian alam. Artinya Nabi Muhammad datang semata-mata bawa rahmat. Dalam kaedahnya disebut al-isbatu ba'dan nafi li'ifadati hasrin. Isbat yang datang selepas nafi. Lepas kita nafi, tidak aku utuskan kamu Muhammad, kemudian datang isbat melainkan rahmat kesekalian alam. Ayat ini disusun li'ifadati hasrin, untuk memberi makna khusus yang tertentu, iaitu Nabi datang semata-mata untuk bawa rahmat untuk sekalian alam. Jadi sebab itu tuan-tuan, apa Nabi bawa semua rahmat. Tidak ada benda yang merosakkan. Sehingga disebut oleh para ulama, inna syari'ata kullaha masalih imma darul mafasid au jalbul masalih. Sesungguhnya syariat Allah itu semua membawa kebaikan. Apa yang Nabi bawa semua baik. Imma darul mafasid, sama ada menghalang rosak, au jalbul masalih, atau bawa manusia jadi baik. Jadi inilah yang kita nak terapkan dan yakin sungguh-sungguh, bahawa ajaran Nabi tidak ada yang merosakkan kita, menguntungkan kita dunia dan akhirat. Ujung sekali ni tuan, saya ambil masa lebih kurang 10 minit insya-Allah.
Untuk saya petik sikit lah sejarah perjuangan Nabi. Mana tuan sekalian, memang kita tahu, kita baca sejarah, bukan semudah itu Nabi nak bawa Islam ke tengah-tengah masyarakat dan diterima oleh dunia. Cukup payah tuan, cukup sukar. Muhammad Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'ul kufar. Muhammad Rasulullah, Nabi datang seorang-seorang. Mula-mula terima Islam seorang-seorang. Kemudian datang para sahabat yang membantu baginda daripada keluarga terdekat seperti Siti Khadijah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, keluarga terdekat. Kemudian barulah datang sahabat-sahabat yang lain. Tapi tuan-tuan sekalian, masa Nabi diutuskan ke Mekah tu, Mekah ni penuh dengan hutan belantara jahiliah. Bukan belukar tuan, hutan rimau. Oh, tebal, dia punya jahiliah tu cukup tebal. Sehingga sampai peringkat boleh kambuh anak dia hidup. Mana ada jahiliah macam ni, sanggup bunuh anak. Dia korek lubang, dia kambuh anak dia hidup. Tuan bayangkan, minum arak bukan pakai botol, pakai tempayan. Orang kata Arab tu zaman tu. Sebab tu tuan-tuan tengok orang Arab kalau tuan-tuan pergi Mekah, bandingkan Arab Mekah dengan Arab Madinah. Mekah tuan-tuan kasar. Kasar. Dia ajak kita pergi Tan'im. Tanya berapa rial? Dia kata 4 rial. Sampai sana dia buat kereta rosak. Start sama hidup. Kita bagi 10 rial kat dia, hidup lah tu. Lampu merah berapa dia sapu semacam kau kata mampu macam ni. Kita nak takut dia bawa kereta tu, lampu merah pun dia belah ikut dah dia. Dia kata Arab, patutlah Allah hantar Nabi ke Mekah, tempat kerah tu. Allah tak hantar Nabi ke Malaysia ni. Hantar ke Malaysia, kalau Nabi berjaya Islam ke orang Malaysia, orang tanah Melayu ni, orang kata apa? Orang Melayu yang boleh lah. Pasal Melayu lembut. Melayu kena rokok sebatang, patah leher. Betul ya tuan-tuan. Cina masuk kampung Melayu, dia buka kedai runcit, dia bagi sepakatan rokok yang diingat jasa tu sampai ke bilang. Betul ya tuan. Orang Melayu. Nama apa silat? Silat pulut. Silat dia bergaduh, tapi pulut. Bergaduh pulut. Punya lembut aku tak tahulah. Tarian-tarian dia cukup lembut. Tersentuh hati sikit tak boleh. Tapi Allah tak hantar ke orang Melayu, Allah hantar orang Arab yang keras. Buluh yang keras pun Nabi berjaya lentur. Berjaya Nabi bengkokkan, berjaya Nabi lentur. Itu kehebatan makna kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penentangannya hebat. Saya cuma nak cerita sikit tuan-tuan sekalian, apabila bapa darah Nabi Abu Talib meninggal dan Siti Khadijah pun meninggal. Dua-dua ni tuan-tuan orang yang sentiasa memelihara Nabi, jaga Nabi. Orang nak pukul Nabi, nak seksa Nabi, mereka segan silu kepada Abu Talib. Kerana Abu Talib ni anak pada Abdul Muttalib yang pernah memegang kunci kota Mekah. Jadi mereka segan silu. Siti Khadijah seorang bangsawan Quraisy yang hartawan, yang banyak harta benda. Mereka segan silu sebab suami pada Khadijah. Tapi selepas tuan-tuan sekalian, Nabi Siti Khadijah mati dan Abu Talib meninggal, bertentangan terhadap Nabi cukup hebat. Sehingga kan sampai peringkat tuan-tuan, Nabi tengah sujud, dia pernah pijak tengkuk Nabi, ambil uri unta bubuh atas Nabi, uri unta yang busuk-busuk tu. Sampai peringkat tu, sampai peringkat percubaan berkali-kali untuk cuba bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tuan-tuan bersama seorang yang bernama Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni hamba kepada Siti Khadijah. Bila Khadijah wafat, maka dia pun ikut Nabi lah, Zaid bin Harisah. Nabi dia tak tahu mana nak dapat perlindungan. Akhirnya Nabi cuba pergi ke Taif. Baru ni ada sahabat saya, dia pergi Taif. Dia pergi buat umrah, dia buat kerja haji, dia pergi Taif. Kita asal tak dibawa dah Taif. Bawa tak? Kita pergi ni, melancuk ni. Dia tak pergi kan? Sebab dia tak masuk dalam dia punya package tu. Tak masuk package haji. Dalam visa haji, visa umrah, tak masuk Taif. Tapi kawan saya ni dia mengaji Mesir lama, dia pandai cakap Arab. Lepas itu dia curi-curi pergi. Pakat-pakat 2-3 orang, sewa satu teksi pergi. Dia kata kat saya Taif ni lebih kurang 80 km.